berpeganglah pada Tuhan, cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya pada Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada tuan-tuan majlis yang berbahagia, yang dihormati, Tuan Besok Jaya dan dikira Tuan Haji Razman, barisan pemimpinan di semua peringkat, rakan panel, peserta, seterusnya muslimin muslimat, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini bagi membicarakan suatu persoalan yang pada hari ini sudah sangat dibicarakan, dan kita lihat persoalan yang kita nak bincangkan ini bukanlah merupakan isu biasa, tetapi dia adalah merupakan salah satu daripada hukum ataupun ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk dilaksanakan dari atas muka bumi. Tajuk saya hari ini kita terus kepada tajuk kita, hudud pelaksanaan di Malaysia. Berhubung pelaksanaan di Malaysia, pertama sekali kita melihat, saya tak sempat untuk hadir dalam pemberitahuan Ustaz Nasruddin tadi. Kalau sekiranya terulang, saya minta maaf. Pertama sekali, hudud ini adalah merupakan satu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu daripada sistem yang Allah turunkan kepada umat manusia. Yang mana kalau kita lihat, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk satu package yang lengkap, meliputi semua aspek, daripada aspek yang bersifat individu, yang bersifat kemasyarakatan, sehinggalah aspek dalam bentuk kenegaraan. Dan apa yang kita nak bicarakan hari ini adalah merupakan aspek yang berkaitan dengan kenegaraan, kemasyarakatan, dan juga ada hubungan kait dengan individu itu sendiri. Dan kalau kita lihat hudud ini, ia adalah merupakan salah satu daripada perkara asas di dalam sebuah negara. Yang mana kita lihat, mana-mana negara sekalipun pastinya di sana ada undang-undang, yang mana undang-undang ini diperlukan oleh manusia demi untuk menyusun, mengatur kehidupan mereka. Kehidupan tanpa peraturan dan undang-undang, kita akan lihat satu kehidupan yang tidak terurus. Sebagai contohnya, apabila tidak ada undang-undang masuk sebuah masyarakat, maka orang akan bebas mengambil akan hak orang lain. Hak orang lain dengan mudah dirampas, dan tidak boleh seseorang pun didakwa kerana apa? Tidak ada peraturan. Begitu juga seseorang itu boleh melakukan apa saja kepada orang lain apabila dia mempunyai keupayaan yang lebih daripada orang
apabila peraturan tidak ada, maka kes-kes seperti ini akan terbiar begitu saja. Maka Islam sebagai satu ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini bukan membicarakan persoalan solat semata-mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini dalam bentuk semua perkara yang diperlukan oleh manusia, termasuklah dalam bentuk peraturan. Dan hudud yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan hukuman-hukuman yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh hukumannya dijelaskan. Adapun pelaksanaannya di sana terdapat ruang untuk ijtihad. Dan pada hari ini kita nak membicarakan pelaksanaannya di Malaysia. Di negara Malaysia ini kita lihat kita ada perlembagaan persekutuan yang mana ia telah dibuat ketika mana Malaysia mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1957. Dan ada satu suruhanjaya yang menggugat perlembagaan ini. Ada beberapa orang putih dan ada beberapa orang Islam daripada Pakistan dan seorang Malaysia Jaya. Jadi suruhanjaya ini membuka perlembagaan yang ada pada kita hari ini. Dan kalau lihat dalam perlembagaan itu diberikan penjelasan berkenaan dengan apakah peranan negara ataupun persekutuan, apakah peranan negeri dan apakah peranan yang bersama, dinamakan sebagai senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Dalam persoalan undang-undang Islam, maka perlembagaan kita meletakkan dia termasuk di dalam senarai negeri. Undang-undang Mahkamah Syariah yang kita sebutkan itu dalam perlembagaan kita meletakkannya di bawah senarai negeri. Dan apa-apa perkara yang berkaitan dengan agama dia termasuk di dalam senarai negeri. Dan di sana ada senarai persekutuan. Di antara senarai persekutuan ialah persoalan tentang undang-undang berkenaan dengan jenayah. Penal Code dia termasuk dalam urusan persekutuan. Jadi ada mahkamah dia sendiri, kan? Dan negeri juga ada mahkamahnya sendiri. Dan di situ yang kita kata ada pembagian tugas. Dan kemudian perlembagaan kita ini, apabila mereka membuka perlembagaan kita, maka mereka meletakkan bahawa dalam perkara 4/1 perlembagaan persekutuan kita menyatakan bahawa mana-mana undang-undang yang dibuat selepas daripada merdeka yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi negara, maka ia dengan sendirinya terbatas. Ini di antara perkara yang disebutkan, yang mana perkara ini seolah-olah dibuat pada perintah awal itu seolah-olah untuk menghalang segala undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang yang telah dibuat oleh beberapa orang ini. Dan ini setengah orang melihat dia adalah merupakan satu halangan kepada negara kita untuk melaksanakan hudud. Disebabkan apa? Hudud tidak pernah disebut di dalam perlembagaan negara, apatah lagi dalam Mahkamah Syariah yang telah disempitkan skopnya. Di sana ada satu lagi akta. Kalau kita kata akta, dia adalah digubal di peringkat parlimen. Yang mana akta itu yang dikatakan sebagai akta Mahkamah Syariah 1965. Dan ada pindahan, tak silap saya, 1984 yang telah meletakkan satu skop kepada apa yang boleh
dibuat oleh Mahkamah Syariah, iaitu apa? Dipanggil sebagai Undang-Undang 365, iaitu Mahkamah Syariah cuma boleh mengenakan 365. Ha? 356. 356 pun tak ada lah. 356. Semua dah hafal ni. Jadi tak perlu saya terang. Iaitu apa? 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 sebaran. Itu saja. Jadi kalau kita nak tahu hudud ada 100 sebatan. Sebatan yang dibenarkan oleh Akta Mahkamah Syariah ini cuma 6 sebatan. Kita kalau nak hudud, ikut Perlembagaan Malaysia, ikut Senarai Negeri, ikut Akta Mahkamah Syariah, cuma boleh sebat 6. Semua berubah sebatan lagi, tak boleh. Kalau buat apa? Bercanggah dengan perlembagaan, dengan Akta sedia ada. Kemudian apa ni? Ada rejam. Mahkamah Syariah tak dibenarkan untuk membuat hukuman lagi. Dengan sendiri rejam tak boleh dibuat. Di sana ada sebatan lain 80, 40 dan sebagainya. Ada perbahasan di situ. Itu juga tidak boleh, sebab kita hanya boleh sebat 6. Yang boleh kemungkinan hanya takzir saja. Dan takzir itu setakat itulah 356. Jadi inilah dia di antara batasan-batasan di dalam perlembagaan dan juga dalam akta yang diubah di peringkat parlimen. Dan kemudian itulah ruang yang diberikan. Walaupun begitu, sejak tahun 80-an sudah ada gerakan daripada peringkat mereka yang berada di dalam Mahkamah Syariah dan juga tokoh-tokoh akademik yang berada dalam bidang perundangan Islam ini. Di antaranya Almarhum Profesor Ahmad Ibrahim. Dia di antara penggerak pada tahun 80-an dan sebelum itu penggerak ke arah untuk membuat kerangka ke arah melaksanakan undang-undang Islam secara menyeluruh. Di sini kita lihat, walaupun di situ ada beberapa halangan-halangan yang telah diletakkan oleh Perlembagaan Malaysia dan juga akta yang telah diubah oleh orang-orang yang berkenaan. Walaupun begitu, boleh duduk tak kita dapat dari kan? Di sana terdapat ruang-ruang untuk kita laksanakan. Pertama sekali, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Perlembagaan tadi. Mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan negara dengan sendirinya terbatas. Kita kena baca perkara-perkara lain dalam perlembagaan negara kita. Antaranya ada ruang yang boleh kita bincangkan di sini. Yang pertama sekali, dalam perlembagaan negara ada perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan Negara kita, iaitu disebutkan dalam Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Walaupun ayat ini, perkara 3/1 ini, kalau kita rujuk kepada kertas putih ataupun asas kepada kehidupan, dia perlembagaan negara kita tidak ada buat syarat lagi. Mereka yang buka dulu, dia buat kemudian dia syarat lagi. Dalam pembahasan tentang agama rasmi, agama persekutuan, disebutkan bahawa yang dikatakan agama persekutuan ini ialah macam ini. Apabila nak buat majlis rasmi, maka perlu ditunjukkan Islam sebagai agama rasmi dengan apa? Start tu kena baca doa. Kemudian lantaklah nak tari-nari ke, tunggang alam ke, nak buat apa lagi? Kemudian hujungnya baca doa. Itu tafsiran. Sebab tu ada pun kalau kita menimbang kembali zaman arti yang baru ada, arti yang 1, arti yang 2. Start tinggi arti yang dimulakan dengan apa? Bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Arti yang 1 tak selesai start ke 3. Habis ke 12. Sebelum ke 12 baca Quran. Arti yang 2 start ke 5. Habis ke 12 start baca Quran.
Itu yang dikatakan rasmi dan itu yang diamalkan mereka awal. Tetapi itu adalah merupakan tafsiran daripada mereka yang mengubah. Walaupun begitu, tafsiran ini masih lagi dikatakan sebagai tafsiran yang boleh ditafsirkan dengan lebih luas lagi. Jadi di sini kalau kita lihat, terdapat beberapa hakim, di antaranya hakim-hakim yang pernah mencetuskan idea ini. Mereka melihat bahawa perkara 3/1 ini boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang sepatutnya. Dia kata bahawa itulah merupakan hasrat mereka yang mengubah pelembagaan ini 3/1. Tetapi hasrat mereka itu tidak mengikat kita. Sebab pelembagaan ini ia bersifat ciptaan manusia. Dan ciptaan manusia itu ia terdedah kepada kelemahan. Dan kelemahan itulah yang boleh kita gunakan untuk menegakkan Islam di sini. Jadi perkara 3/1 ini kita lihat dalam aspek apa? Islam yang dikatakan Islam sebagai agama persaudaraan. Kita akan melihat Islam dengan tafsiran Islam yang sebenar. Bukan tafsiran mengikut mereka yang mengubah itu. Lantaran pula mereka itu bukan Islam yang mengubah itu. Jadi adalah lebih layak, lebih patut. Tafsiran tentang Islam perlu dirujuk kepada rujukan Islam itu sendiri. Dan inilah asalnya bagaimana ruang untuk kita laksanakan dulu. Apabila kita laksanakan, ia tidak bercanggah dengan perkara 4/1 yang menyatakan boleh bercanggah. Apabila bercanggah, terbatal dengan sini. Itu perkara. Berhubung perkara ini 4/1 ini. Pada tahun 90-an, tak silap saya, berlaku satu peristiwa, iaitu peristiwa seorang budak telah dibuang sekolah disebabkan dia pakai serban pergi sekolah. Guru besar telah panggil dia, buat dia, dan kemudian dibuang. Bapa dia tak puas hati, bawa mahkamah, pergi Negeri Sembilan. Ini kes Negeri Sembilan. Bawa mahkamah, dibicarakan. Dia kata, kali ini duduk sikit, lebih duduk dari ini. Mahkamah telah memutuskan bahawa pihak sekolah salah, budak ini betul. Dan kemudian di antara ulasan hakim, iaitu ulasan hakim ialah berkenaan Islam sebagai agama persekutuan. Islam sebagai agama persekutuan. Jadi apa dia? Islam adalah merupakan agama persekutuan, boleh kita amalkan. Sebab ini adalah salah satu dari imej Islam. Jadi apakah masalahnya dalam sebuah negara untuk memakai serban? Dan itulah dia salah satu tafsiran yang telah memenangkan tafsiran yang di pihak yang kita nakkan Islam itu dalam bentuk semua dan tidak terikat dengan Islam sebagai agama rasmi dalam kata doa di awal majlis dan kemudian penutup dengan doa majlis. Ini di antara noktah awal bagaimana tafsiran itu telah dikembangkan. Perkara yang kedua, ruang dan sudut kelembagaan. Perkara 11/1. Tadi setengah jam, takut masih nak. Takut saya cuba untuk menghormati waktu. Ada lagi 11/1 juga kita boleh gunakan untuk membawa kepada bagaimanakah nak memastikan bahawa perkara 4/1 yang kita boleh bercanggah bila kita nak buat tu tak digunakan. Jadi dia sudah perlembagaan ni kalau kita nak buat, kita boleh gunakan antara ruang yang ada. Dan inilah yang telah dicanangkan oleh almarhum Profesor Ahmad Ibrahim. Dia kata di antara ruang yang mudah sekali kita nak buat adalah perlembagaan tidak ada masalah. Kita tak perlu pindah perlembagaan. Nak pindah perlembagaan ni dia memerlukan 2/3. 2/3 itu bukan yang hadir. 2/3 daripada kolam keseluruhan. Kalau kita sekarang ada 2/2, kena 2/3 daripada 2/2. Bukan 2/3 daripada orang yang hadir. Biasa daripada hadir 30 orang, 40 orang. Bukan 2/3 daripada hadir. Tapi daripada seluruh kolam. Susah nak pindah perlembagaan. Tapi di antara cadangan almarhum Ahmad Ibrahim, dia menyatakan bahawa tak perlu pindah perlembagaan.
Suatu perlembagaan itu kita gunakan perkara 3, 1, 11, 1 dan sebagainya tadi, seperti yang saya sebutkan tadi. Ia menunjukkan ia bukan saja mencatat. Bahkan kalau kita lihat perlembagaan yang sedia ada sebelum merdeka, negeri-negeri di Malaysia, contoh Terengganu, sehingga 1946 masih lagi termasuk Islam sebagai agama negara bagi negeri Terengganu. Apabila mereka menyertai Terengganu menyertai Malaysia Malaysia Union, baru terbuka Johor Islam sebagai agama negara bagi negeri Johor disebut dalam perlembagaan negeri Johor. Jadi undang-undang Islam ini adalah merupakan satu undang-undang yang tidak asing bagi umat Islam di Malaysia. Cuma perlembagaan diberi belakang memansuhkan semua yang terdahulu. Dan kemudian kita cuba untuk tafsirkan semua Islam itu mengikut yang sepatutnya sekarang. Jadi tidak ada masalah, tidak perlu pindah perlembagaan. Yang perlu pindah apa? Akta Mahkamah Syariah yang telah mengecilkan skop Mahkamah Syariah kepada 356. Kepada apa? Kita mengupgradekan sikit. Dan kalau kita lihat pindahan biasa, banyak sudah berlaku pindahan dalam undang-undang Malaysia. Sebagai contoh, tahun 90-an apabila projek Bangkok tak boleh dilaksanakan kerana bercanggah dengan akta konstitusi, Parlimen bersidang waktu pindah, kemudian dibenarkan untuk buat projek Bangkok. Jadi pindahan biasa dengan keperluan semasa. Jadi dalam situasi saya yang kita lihat bukan yang berhubungan. Jadi tidak ada masalah untuk kerajaan Malaysia. Kita cadangkan dalam parlimen untuk dipindah akta ada akta Mahkamah Syariah, upgradekan undang-undang pada 100 sebaran. Kemudian apa lagi? Benda-benda yang sesuai dengan hudud. Ada orang kata baca ini akan bercanggah dengan panel kod yang di bawah senarai persekutuan. Dalam persoalan ini ada juga perbincangan di kalangan ahli akademik. Contoh berkenaan dengan mencuri, perkara itu pun dirundingkan. Mungkin boleh kekal curi dalam panel kod sedia ada. Dan baru Mahkamah Syariah kita letak curi juga, tetapi kita ada tata cara yang tersendiri dalam mendefinisikan apakah yang dikatakan merupakan dalam hudud. Dia tak sama cara pembuktian dan sebagainya, maka itu boleh kita beri ruang kepada itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, tadi saya cerita tentang perlembagaan, setelah saya lanjut sikit berkenaan dengan ruang yang lain yang kita boleh laksanakan di Malaysia ini. Yang kedua, ruang itu sudah persiapan. Sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia seolah-olah sudah ada satu kerangka persiapan untuk melaksanakan dulu. Contoh Mahkamah Syariah telah di-upgrade dan ada akta yang telah diputuskan pada tahun 80-an ataupun 90-an, satu pindahan yang meletakkan bahawa apa-apa yang di bawah Mahkamah Syariah maka sivil itu dikacau. Tak silap saya perkara 121. Kami banyak lekor. Tak apalah, berduduk kali ini. Jadi itu di antara perkara di-upgrade Mahkamah Sivil itu dikacau. Cumanya, dari sudut praktikal dikacau itu. Contoh paling nyata isu liwat Anwar. Liwat ada dalam Mahkamah Syariah. Sepatutnya Anwar dibicarakan di Mahkamah Syariah, tapi tiba-tiba dibawa ke simbol, dibawa ke sana. Dan ini adalah merupakan apa? Satu pencerobohan terhadap akta yang digugat oleh ahli parlimen sendiri. Tetapi perkara itu disebabkan, saya tak tahu kali ini kenapa banyak artikel telah dikeluarkan tentang perkara ini, dan ini adalah merupakan satu pencerobohan terhadap akta. Jadi akta ada, tetapi tak boleh dilaksanakan. Okey, itu yang perlembagaan. Yang pertama tentang persiapan Mahkamah Syariah. Yang kedua, persiapan tentang kalau kita lihat modal insan di Malaysia. Kalau kita lihat sebelum merdeka ini, kita ada ribuan keluaran jurusan syariah Islami, pergudangan Islam daripada luar negara. Sebelum merdeka ini, kalau kita baca tentang sejarah Malaysia tentang penegangan terhadap penjajah,
antara lain dipelopori oleh tokoh-tokoh yang paling dari Timur Tengah yang terkesan dengan gerakan ikhwan di sana. Mereka ingin menggerakkan akan gerakan untuk menentang penjajah masa itu. Dan mereka yang jurusan pengajian Islam. Kemudian selepas mereka satu demi satu universiti dibuat. Dan kalau kita lihat di sini UAE betul. Dan sekarang kita masih ada, kita ada di Jordan, kita ada di Mesir, kita di Madinah. Makin luas kita punya belajar di sana. Ada setengahnya dengan pembiayaan daripada kerajaan. Ribuan, mungkin ratusan ribu sudah ada pakar-pakar yang ada. Kemudian kita ada UAE. Di UAE dia ada pengajian syariah dan undang-undang. Seorang itu pakar dua perkara. Mereka tahu undang-undang negara kita dan mereka pakar undang-undang Islam. Dan kemudian ada program lanjutan tadi. Dan ini semua kita kata apa? Pakar sudah ada. Cuma nak semua buat ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat persiapan tadi ialah kita ada pengalaman daripada negara luar untuk kita laksanakan. Kadang-kadang di bola kata kenapa tak buat, kita belum prosedur. Kita tak ada pakar dan sebagainya. Banyak negara yang buat, Pakistan, Arab Saudi dan sebagainya. Dan mereka ini memanglah biasalah ada kelemahan. Dan kelemahan itu dibesar-besarkan oleh media, dipegang oleh Yahudi itu. Ya. Jadi kalau kita kata kita tak ada pengalaman, itu negara tengok macam mana buat. Kalau kita kata negara mereka, kita ambil dan kemudian kita buat yang lebih baik daripada mereka. Ya. Jadi di sini dari sudut pengalaman luar kita boleh dan Brunei yang buat sekarang. Ya. Okey, itu yang seterusnya. Dan terakhir sekali berkenaan dengan kita punya pelaksanaan di Malaysia ini. Dalam satu kajian daripada Abdullah Abu Bakar, dia mengkaji tentang undang-undang negara kita. Undang-undang ini ada undang-undang prosedur dan sebagainya. Hudud itu hukuman sebab rejam dan sebagainya. Tapi sebelum rejam, sebelum sebab itu dia ada prosedur. Ini dipanggil undang-undang prosedur. Jadi Abdullah Abu Bakar dia mengkaji tentang prosedur yang ada di negara ini, undang-undang prosedur kita. Dan dilihat bahawa undang-undang dari sudut sejarah ia seolah-olah ditunggal di India. India lebih dulu dijajah. Dan kemudian apabila British berjajah kita, di bawah undang-undang yang telah dibuat ke sana. Dan dalam penelitian terhadap undang-undang prosedur kita tentang jenayah, undang-undang jenayah, didapati bahawa ia banyak kesamaan dengan prosedur yang ada dalam kitab-kitab fiqh Islam. Sama. Cuma ujungnya dia tukar. Hukuman tukar. Rangkut 20 tahun penjara. Prosedur dia ialah prosedur yang sangat Islam. Pembuktian, kemudian berkenaan dengan persaksian, berkenaan dengan tata cara bagaimanakah seorang itu nak memberi keterangan dan sebagainya. Sangat Islam. Dan kalau lihat kita biasanya ada sebelah sikit-sikit itu. Dan dia nyata dia membuat kesimpulan bahawa sebenarnya undang-undang prosedur yang ada kita cuma kena modifikasi sikit-sikit lagi. Kenapa dah? Sebab dia diambil ketika mana pun. Kalau kita baca sejarah berkenaan dengan undang-undang barat ini, mereka hanya ada undang-undang tertulis itu pada kurun ke-18 dalam sejarah dunia moden. Kita tak nafikan mungkin zaman dulu ada, tapi itu sejarah zaman dulu. Zaman moden ini, barat berada dalam zaman ke-8 lebih kurang 1000 tahun. Mereka bangkit semula dalam keadaan apa? Kosong. Teknologi tak berapa ada, ilmu tak berapa ada. Jadi dalam zaman moden ini, undang-undang bertulis mereka hanya lahir kurun ke-18. Sedangkan undang-undang bertulis kita sudah ada sejak kurun ketiga Masri ataupun kurun ke-9 Masri ataupun kurun ke-3 Hijrah. Ditulis dengan panjang lebar oleh ulama-ulama Islam. Dan apabila barat nak mencari tamadun, mereka tunjuk kepada kita. Mereka mengambil kepada kita dan tak ada masalah saja dia sudah prosedur untuk melaksanakan hukuman tersebut. Di sana sudah ada asas. Cuma kita modify cari lagi
kita kembangkan dengan ilmuwan-ilmuwan kita ada, dan kemudian kita garapkan, dan akhirnya kita boleh buat dengan satu buat yang lebih cantik di seluruh pelaksanaan. Jadi saya ingat itu saja perkongsian saya, terutama lebih masa berkenaan dengan hudud pelaksanaan Indonesia. Jadi kesimpulannya ialah apa? Di sana ada ruang untuk laksanakan hudud Indonesia ini. Cuma mungkin masalah kita ialah apa? Kefahaman. Dan kefahaman apabila tak faham dia membawa kepada ketentangan, dan lagi dia membawa kepada apa? Salah faham dan sebagainya, dan akhirnya disukar untuk dilaksanakan. Tetapi kalau sekiranya di sana ada kehendak yang tinggi daripada orang-orang yang berkuasa, insya-Allah berubah. Macam Malaysia contohnya. Sikit lagi terlajak. Kita ada undang-undang, kita ada sistem perbankan Islam Malaysia. Perbankan Islam. Dan kalau kita lihat perbankan Islam, kalau mengikut Yusuf Hamid Usman tahun 90-an, masa kita sedang sembang, dalam kajian dia buat bahawa yang ramai menyertai perbankan Islam ini orang Islam. Sebab apa? Sebab dia tengok dia menguntungkan. Dan dia terbukti ketika mana kita melakukan risetan ekonomi. Mereka yang membuat pinjaman dalam bank konvensional, bank biasa, ramai yang apabila tak dibayar, bankrupt. Tapi mereka buat pinjaman dalam bank Islam, dia fix. Pinjaman tu dia punya interest, ada interest kan? Fix, tidak berubah. Kalau konvensional apabila ekonomi jatuh, dia ada BLR, interest dia naik. Kita ketika ekonomi jatuh, kalau kita berniaga, kita punya kemasukan itu kurang, orang tak punya sangat. Jadi duit masuk kunci kita sikit, tiba-tiba terbaik bank naik dan lain. Itu yang kami bankrupt masa itu. Tapi mereka yang pinjam di bank Islamic bank, mereka terselamat. Mereka boleh ikut jadual pembayaran. Walaupun sakit banyak, tetapi benda itu tidak berubah. Jadi akhirnya ia menjadi satu ramai bukan Islam masuk sebab mereka orang berniaga. Jadi berkenaan dengan hudud ini kita lihat, kalau sekiranya pihak yang berkuasa itu ada keinginan macam pemerintah Islam, pada mereka awal orang tak suka. Dan kalau kita kata, kalau orang kata sekarang orang cakap bila tak nak buat hudud ini sebab apa? Hudud yang nak dibuat oleh PAS tidak adil. Orang Islam saja kena, orang bukan Islam tak kena. Tidak adil. Macam-macam tadi kita kata, jauh daripada roh syariah Islam. Kita tanya pula sistem perdagangan Islam. Kita guna pendapat yang sangat lemah dalam fiqh. Katanya dalam persoalan perdagangan kita guna bai'ul ina. Syafi'i terima, tetapi itu pendapat lemah. Dan kemudian Syafi'i kata kalau nak buat ada syarat-syaratnya. Dan negara terlepas keluar kenyataan dia bagi amaran pada bank yang lain yang buatkan bai'ul ina ni banyak yang tidak ikut syarat-syarat. Dia ambil bai'ul ina tapi syarat tak pakai. Tapi jalan juga. Kenapa dia tak kata ini jauh daripada konsep keadilan Islam, jangan buat. Tapi mereka buat sebab apa? Pihak kerajaan ada interest. Dia rasa itu okey. Itu sesuatu yang mereka lihat positif. Dan hudud ni kerajaan buat tu dia ambil kata Islam dia kata, bukan Islam tak kata. Itu juga ada pendapat ulama dalam perkara itu. Brunei nak buat semua kena, itu juga ada pendapat ulama. Kenapa Kelantan buat untuk Muslim saja? Sebab apa? Kita menggunakan ruang-ruang yang sedia ada. Seperti yang perbankan Islam guna bai'ul ina, itulah ruang yang ada yang diberi ruang oleh bank negara yang mengawal semua sistem perbankan negara. Jadi Kelantan nak buat untuk orang Islam saja sebab apa? Dalam senarai negeri bagi pelaksanaan undang-undang Islam, ia adalah untuk orang Islam saja. Itulah yang berlaku sekarang. Dan sekarang yang berlaku sekiranya seorang itu kena tanda halal. Majlis Agama Islam kata yang berkesedudukan itu seorang Muslim, seorang non-Muslim. Yang Muslim kena tangkap, non-Muslim dilepaskan. Itu yang berlaku. Kenapa ini tak persoalkan? Tapi bila nak buat hudud, baru dibangkitkan persoalan. Ini tidak adil.
kadang nggak musyrikkan. Tapi itu yang berlaku sekarang. Nah, jadi dalam proses ini kita lihat, kenapa berantakan tahun itu? Antaranya adalah disebabkan itulah ruang yang ada. Kaidah Islam menyatakan ma la yudriku kullu la yatruku kullu. Apabila kita tak tahu semua, jangan tinggalkan semua. Kan? Jadi itu ruang yang ada. Dan itu yang diamalkan dalam kaidah Islam. Sehingga setelah itu Allah Taala, aku